Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan masuk ke tajuk seterusnya. Boleh rujuk buku teks di muka surat 207 hingga 212. 207 hingga 212. Okey. Tajuknya adalah kakisan logam lain. Pada video pembelajaran yang lepas, cikgu dah terangkan tentang kakisan terhadap logam ferrum. Bagaimana proses kakisan itu berlaku ataupun proses pengaratan itu berlaku. Jadi pada hari ini, apa itu logam-logam lain? Logam lain kita merujuk kepada siri elektrokimia ataupun siri kereaktifan logam. Yang mana ulang kaji balik. K Na Mg Al Zn Fe Sn Pb Cu Ag Au. Okey. Kalau nak kahwin masih ada zakat fitrah supaya perkahwinan harmoni, cukup, aman, seronoknya. Ini adalah siri kereaktifan logam. Jadi apa yang berlaku? Asasnya dalam tajuk ini adalah semakin elektropositif sesuatu logam, semakin mudah logam itu terkakis kerana logam itu lebih mudah untuk melepaskan elektron. Jadi kalau kita tengok siri ini, yang di atas ini adalah yang lebih elektropositif. Yang bawah ni kurang elektropositif. Jadi yang atas ini lebih mudah untuk melepaskan elektron. Okey, lebih mudah untuk melepaskan elektron. Jadi dia lebih mudah terkakis. Magnesium dan strontium. Magnesium lebih mudah terkakis berbanding strontium kerana magnesium lebih elektropositif. Okey, yang pertama adalah keelektropositifan. Okey, jadi walaupun sesetengah logam, ada yang mempunyai sifat yang tertentu ataupun sifat yang menghasilkan hasil kakisan yang tertentu. Jadi hasil kakisan yang tertentu ini akan lebih sesuai dia dijadikan sebagai sesuatu alatan untuk kegunaan. Contohnya, kalau kita tengok kat sini kita ada aluminium. Aluminium kedudukannya di mana? Aluminium kedudukannya di agak atas. Sebenarnya dia agak lebih elektropositif. Tapi walaupun aluminium ini lebih elektropositif, tapi aluminium ni digunakan sebagai periuk. Perasan tak? Periuk kebanyakannya adalah aluminium. Kenapa? Kerana sifat dia. Okey, sifat dia ataupun sifat hasil kakisan dia. Apa sifat kakisan dia? Jadi aluminium akan mudah terkakis. Sebab apa? Dia lebih elektropositif. Dia akan mudah terkakis. Tetapi sifat kakisannya ni adalah yang membuat dia lebih sesuai dijadikan sebagai periuk. Kalau kita tengok karat apa sifatnya? Sifatnya adalah mudah tertanggal, mudah terhakis, dan satu lagi, dia tidak telap pada air. Telap pada air. Yang pertama,
mudah tanggal, mudah terkakis. Yang ketiga, telap air. Jadi untuk aluminium ni, kakisan dia akan berbentuk aluminium Al2O3, aluminium oksida. Jadi aluminium oksida ini yang terhasil ataupun lapisan oksida yang terhasil akan dijadikan sebagai pelindung luar untuk mengelakkan kakisan aluminium secara berterusan. Dia akan menghasilkan kakisan, tapi dia secara tidak langsung atau secara dia akan menjadi sebagai pelindung luar. Jadi bila ada pelindung luar ataupun lapisan oksigen ini, lapisan oksigen ini hasil kakisan dia akan tak mudah tertanggal, tak mudah terkakis dan tak telap air. Jadi aluminium sesuai dijadikan sebagai periuk. Antara logam lain yang sama sifat dia ataupun sama hasil kakisannya seperti aluminium adalah seperti kromium, zinc, nikel dan timah. Okey, jadi yang kedua ni sifat aluminium kita nyatakan sebagai sifat ataupun sifat hasil kakisan. Okey. Jadi kita boleh simpulkan bahawa rintangan logam terhadap kakisan dia apa yang mempengaruhinya ada dua. Rintangan logam terhadap kakisan. Ini ada dua. Yang pertama keelektropositifan, yang kedua adalah hasil kakisan. Okey, selain itu rintangan juga akan dipengaruhi oleh, yang ketiga adalah dipengaruhi oleh logam yang bersentuhan. Logam yang bersentuhan dengan logam itu. Maksudnya dekat sini akan melibatkan dua jenis logam. Logam sentuhan maksudnya dua jenis logam lah. Dua jenis logam. Okey, contoh yang pertama, keelektropositifan. Saya dah bagi contoh tadi bahawa magnesium ada lebih elektropositif daripada strontium. Jadi magnesium akan lebih mudah terkakis. Yang kedua adalah sifat hasil kakisan. Saya bagi contoh tadi, aluminium adalah sifat hasil kakisan aluminium tidak mudah tertanggal, tak mudah terkakis dan tidak telap air, menjadikan dia sesuai dijadikan sebagai periuk. Okey, yang ketiga adalah logam yang bersentuhan. Apa ini logam yang bersentuhan? Contohnya kita ada dua jenis logam yang bersentuhan. Bagi contoh, cikgu ambil contoh dekat buku teks ya. Muka surat 210. Contohnya ada dua logam iaitu besi dan magnesium. Ferrum ataupun besi dan magnesium. Okey. Dua logam ni bersentuhan. Jadi konsepnya adalah apabila besi ia bersentuhan dengan logam yang lebih elektropositif, pengalatan besi akan dihalang. Ini besi. Okey. Besi bersentuhan dengan logam yang lebih elektropositif, magnesium. Jadi pengalatan besi akan dihalang. Sebaliknya, jika besi, contohnya besi Fe bersentuhan dengan logam yang kurang elektropositif. Okey, contohnya kita bagi contoh kurang elektropositif, ambil je mana-mana di bawah ni. Contohnya besi dengan kuprum contohnya. Kuprum.
Jadi apabila besi bersentuhan dengan logam kuprum, pengaratan besi akan cepat. Okey, ada dua logam. Yang pertama, besi dengan logam yang lebih elektrofizikal atau magnesium. Okey, maksudnya besi akan lambat pengaratannya. Tetapi jika besi bercantum dengan logam yang kurang elektrofizitif daripada dia, iaitu kuprum, maksudnya besi akan cepat berkarat. Okey. Sebab apa? Kita rujuk pada jika satu logam lebih elektrofizitif, maksudnya antara ni dengan ni mana yang lebih elektropositif? Ya, magnesium lebih elektropositif. Lebih elektropositif. Maksudnya magnesium lebih cepat untuk melepaskan elektron. Jadi pengaratan bagi besi adalah dihalang. Okey. Kalau besi dengan kuprum, mana yang lebih elektropositif? Ya, maksudnya besi dengan kuprum di sini, besi, ferrum lagi lebih elektropositif. Maksudnya ini lebih elektropositif. Maksudnya ini yang akan mudah untuk melepaskan elektron, dan jadi kuprum akan selamat. Besi akan cepat untuk berkarat. Okey, baik. Bagaimanakah proses pengoksidaan dan penurunan berlaku? Kita tengok. Okay, yang pertama tadi, ferrum, besi dengan magnesium. Okey. Yang kedua, besi dengan kuprum. Yang pertama, kita tengok yang pertama dulu. Okey, jadi di sini besi dan magnesium. Jadi yang cikgu dah terangkan bahawa magnesium akan lebih mudah melepaskan elektron. Maksudnya magnesium ni akan lebih akan terkakis dan besi akan selamat. Okey, jadi persamaan di sini adalah magnesium akan menjadi Mg2+ dan melepaskan elektron. Berapa elektron? 2 elektron. Jadi magnesium ni akan melepaskan elektron untuk pergi ke besi. Okey. Tapi dia pergi ke mana? Dia pergi ke oksigen yang berada di sekitar besi. Oleh itu, oksigen di sekitar besi ni akan menerima elektron. Ini persamaan O2 tambah H2O akan menerima elektron tadi untuk menghasilkan ion hidroksida. Okey, kita seimbangkan 2 4 4 4 elektron. Okey, jadi di sini akan Mg akan berlaku proses pengoksidaan, ataupun dia dikenali sebagai anode. Dan di sini dia akan mengalami penurunan ataupun katot. Okey.
Itulah maksudnya dia akan besi akan selamatlah daripada terkakis kerana dia bersentuhan dengan logam yang lebih elektropositif. Okey, ini yang pertama. Seterusnya yang kedua, besi akan tadi besi bersentuhan dengan kuprum. Okey, jadi besi dengan kuprum, besi lagi akan atau besi berada di atas kuprum. Besi ferrum berada di atas kuprum. Maksudnya besi lebih elektropositif. Maksudnya apa yang berlaku di ferrum, besi akan menjadi Fe2+. Dia akan membiaskan elektron. Berapa elektron? 2 elektron. Kemana besi itu elektron pergi? Elektron itu akan dibebaskan ke bercantum dengan oksigen yang berada di sekeliling kuprum. Jadi sama dia, persamaan dia dengan yang di atas. O2 tambah H2O tambah elektron menghasilkan ion hidroksida. 4 2 4. Inilah yang berlaku. Jadi di sini besi akan cepat untuk berkarat ataupun pengaratan besi akan lebih cepat. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, okey, sini di sini akan jadi pengoksidaan. Ataupun anode. Di sini akan di kuprum akan berlaku proses penurunan ataupun cathode. Okay, di kedua-dua kes ni, kalau kita tengok kedua-dua pengaratan yang lebih cepat berada di kutub anode. Anode magnesium akan cepat berkarat. Di sini pun sama. Anode iaitu ferrum akan lebih berkarat. Jadi anode ini kita panggil dia ataupun kita sebutkan dia sebagai anode korban. Anode korban. Itu anode akan terkorban untuk terkakis. Jadi anode korban ni akan melindungi logam yang lain. Macam ni ferrum yang akan melindungi kuprum. Tapi dalam kes ni magnesium akan melindungi ferrum kerana magnesium jadi anode korban. Yang ni kuprum akan jadi ferrum akan jadi anode korban. Okey, itu saja untuk video kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.